Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ikram bin Abdul Bari. Nama matrik saya 267224. Saya akan membentangkan mengenai pengenalan. Kerjaya organisasi. Kerjaya organisasi ini adalah saling bergantung dengan cara organisasi itu menyalurkan dan menyampaikan maklumat kepada pekerja. Menurut Miller dan Weber 2014 menjelaskan bahawa komunikasi organisasi penting dalam memberi gambaran bagaimana sesebuah organisasi itu mempamerkan imej, kehadiran, mewujudkan suasana kerja yang baik dan ia akan membentuk kepada budaya organisasi yang bercirikan positif. Disiplin. Disiplin merujuk kepada latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuh kepada tata tertib. Disiplin boleh menjadi sebarang entiti takbir termasuk diri sendiri, kumpulan, kelas, bidang industri atau masyarakat. Di alam profesional atau di alam pekerjaan ini merupakan satu langkah dalam kesempurnaan dan hubungan di antara majikan dan juga pekerja terhadap kontrak, terma dan perkhidmatan dalam pekerjaan. Disiplin ini amatlah penting dalam organisasi bagi mewujudkan keadaan yang lebih selesa dalam kalangan pekerja serta pekerja yang lebih cemerlang dalam melakukan tugasan yang telah diamanahkan. Peraturan disiplin yang telah ditetapkan oleh organisasi juga akan mengelakkan berlakunya salah laku di tempat kerja. Etika merupakan satu bentuk kod prinsip, moral dan nilai yang telah dikawal peraturannya oleh seseorang atau sekumpulan berpandukan kepada tingkah laku yang betul atau yang salah. Etika profesional pula adalah merujuk kepada etika dalam satu jawatan dan bidang profesional. Etika profesional boleh disimpulkan sebagai satu panduan dan tata cara yang menentukan kualiti moral profesional dan nilai seseorang pekerja dalam organisasi. Assalamualaikum, nama saya Mawar Atailah Laila binti Makaris, nombor matrik 267146. Kumpulan kami telah memilih Perkeso untuk tugasan pada kali ini. Pertubuhan Keselamatan Sosial merupakan sebuah jabatan kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Perkeso mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi kepuasan pelanggan, kaki tangan dan juga organisasi membentuk ke arah penambahbaikan melalui slogan Perkeso itu prihatin, prihatin itu Perkeso. Seterusnya, kumpulan kami telah memilih tajuk berkaitan dengan isu ketidakhadiran pekerja dalam organisasi. Objektif tugasan ini dikaji bagi mendapatkan cara pengawalan serta operasi organisasi bagi melancarkan pembentukan proses jati diri seseorang pekerja itu melalui etika profesional oleh pengurusan atasan. Selain daripada itu, kumpulan kami telah memberi pandangan dan juga idea berkaitan dengan isu ketidakhadiran pekerja yang dialami oleh organisasi yang mana boleh diatasi dengan berkesan serta dengan ini boleh menjadikan pekerja itu lebih beretika dan juga lebih bermotivasi dalam melakukan tugasan yang lebih baik. Assalamualaikum, nama saya Syamsiati binti Abu Bakar, matrik nombor 267415. Saya akan menerangkan mengenai model komunikasi yang boleh dikaitkan dengan isu yang dibincangkan, iaitu mengenai ketidakhadiran pekerja. Merujuk kepada isu yang telah dikenal pasti ini, model komunikasi yang boleh dikaitkan dengan isu disiplin pekerja ialah model 5 faktor ataupun juga dikenali sebagai Big Five Personality. Isu disiplin pekerja adalah berkait rapat dengan faktor kepribadian. Kebanyakan ahli psikologi di masa sekarang mempercayai bahawa dalam perspektif kepribadian terdapat 5 dimensi dasar dari sebuah kepribadian yang sering disebut sebagai Big Five Personality Traits. Teori Big Five Personality ini diwakili oleh akronim openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness dan neuroticism. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai pandangan dan idea kumpulan kami tentang bagaimana untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu disiplin, iaitu ketidakhadiran pekerja ini.
etika profesional yang diterapkan oleh pihak pengurusan dalam aspek kepengurusan dilihat boleh dijadikan panduan dalam mengenangi isu disiplin di kalangan pekerja. Merujuk kepada isu tersebut, disenaraikan beberapa pandangan yang kami fikirkan boleh menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu berikut berkaitan dengan disiplin pekerja ini. Merujuk kepada isu yang telah dibincangkan, kami telah menyenaraikan beberapa pandangan yang kami fikirkan boleh menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu disiplin pekerja ini. Pertamanya, dengan mengadakan perbincangan secara bersemuka. Pada pandangan kami, kemahiran komunikasi kepengurusan boleh menyelesaikan isu disiplin yang melibatkan ketidakhadiran ke tempat kerja ini ialah dengan cara berbincang dan bersemuka dengan pekerja tersebut. Perbincangan secara bersemuka tidaklah semudah yang digambarkan. Dalam usaha untuk menjayakan perbincangan ini, pihak pengurusan perlu bersedia dengan mendapat maklumat yang lengkap sebelum berhadapan dengan pekerja yang bermasalah ini. Terdapat elemen-elemen penting yang perlu ditekankan oleh pihak pengurusan, iaitu pertamanya mencari punca kepada isu yang berlaku ini. Ini adalah penting supaya proses perbincangan bersemuka itu nanti tidak menemui jalan kebuntuan. Selain daripada itu, pihak pengurusan perlu ada kemahiran untuk berdepan dengan pekerja bermasalah serta memahami tingkah laku pekerja tersebut. Elemen yang paling penting sebelum proses perbincangan secara bersemuka ini ialah pihak pengurusan perlu meneliti apakah punca utama yang membuatkan mereka melakukan kesalahan tersebut. Mulakan perbualan atau perbincangan, kenal pasti masalah mereka dan cuba untuk memberi solusi yang terbaik kepada mereka secara bersendirian atau melibatkan individu lain. Pandangan yang kedua pula ialah memberi dorongan. Selain daripada itu, kami berpendapat bagi menangani masalah disiplin pekerja khususnya yang melibatkan ketidakhadiran ialah dengan memberikan dorongan berbentuk ganjaran dan pengiktirafan. Bagi pekerja yang mempunyai rekod kehadiran yang cemerlang, pihak pengurusan boleh memberikan ganjaran berbentuk bonus, anugerah atau pakej percutian mengikut kategori seperti kedatangan pekerja cemerlang, perkhidmatan pekerja cemerlang dan sebagainya. Pemberian ganjaran ini akan memberikan motivasi kepada pekerja lain. Sistem ganjaran ini secara tidak langsung akan memberikan semangat kepada setiap pekerja untuk memberikan hasil kerja yang terbaik dan secara tidak langsung membentuk disiplin mereka. Seterusnya ialah waktu bekerja fleksi. Pada pandangan kami, pihak pengurusan perlu mewujudkan dasar yang jelas mengenai waktu bekerja di organisasi. Pihak pengurusan perlu menyatakan dengan jelas apabila pekerja dijangka tiba ke tempat kerja dan balik dari tempat kerja serta jumlah masa yang boleh diterima dengan tempoh rehat pekerja atau dengan kata lain waktu bekerja fleksi. Dengan mewujudkan waktu bekerja fleksi ini, pekerja tidak akan tertekan dengan pengurusan masa untuk mengelakkan kegagalan untuk hadir ke tempat kerja. Sesetengah pekerja akan bertindak untuk tidak hadir jika mereka telah melepasi waktu kehadiran yang sepatutnya. Dengan kemudahan waktu bekerja fleksi ini, ianya akan memberi ruang kepada pekerja untuk mengatur perjalanan dan merancang pergerakan di awal pagi. Pandangan yang seterusnya ialah keprihatinan pengurusan. Walau sesibuk mana tugas di bahagian pengurusan, sebagai ketua, luangkanlah sedikit masa untuk berjumpa pekerja bawahan. Wujudkan komunikasi dengan mereka, ambil tahu tentang isu dan masalah yang dihadapi oleh pekerja dan ambil peduli apa yang berlaku dalam organisasi yang melibatkan isu disiplin pekerja. Dengan adanya komunikasi ini, pekerja akan rasa dihargai dan menunjukkan sikap prihatin pengurusan terhadap pekerja. Secara tidak langsung,
Pekerja akan selesa untuk berkongsi masalah mereka. Keadaan ini akan mewujudkan suasana yang sihat dalam sesebuah organisasi. Yang terakhir, pandangan kami ialah mengadakan langkah pembetulan. Kami berpandangan pihak pengurusan boleh mengambil langkah pembetulan kepada isu yang timbul. Langkah pembetulan adalah perlu supaya isu disiplin yang berkaitan dengan ketidakhadiran ini tidak berlarutan dan mempengaruhi pekerja lain. Jika pekerja bermasalah enggan memperbaiki disiplin diri, langkah terakhir yang boleh diambil oleh pihak pengurusan ialah mengenakan tindakan disiplin secara berperingkat. Pembuangan pekerja adalah tindakan terakhir yang tidak boleh dielakkan lagi jika segala usaha lain tidak mendatangkan hasil dan memberi kesan ke atas disiplin pekerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurjana binti Ahmad, nombor matrik 267283. Strategi dalam menangani isu disiplin iaitu ketidakhadiran pekerja. Ketidakhadiran pekerja ni dia boleh membawa kesan yang negatif terhadap sebuah organisasi, yang mana dia juga boleh menjejaskan produktiviti individu dan sesebuah organisasi tersebut. Ini sebab ketidakhadiran pekerja merupakan isu yang perlu diambil perhatian oleh pihak organisasi. Terutamanya pekerja yang kita tengok ponteng dan tiba lewat di tempat kerja, dia boleh menambah kadar ketidakhadiran tu lebih tinggi. Dan tingkah laku sedemikian juga boleh membawa kepada kehilangan produktiviti dan semangat pekerja yang rendah. Okey, kita tengok terdapat 5 strategi yang boleh diguna pakai untuk mengurangkan ketidakhadiran pekerja lah. Pihak pengurusan ni dia harus memahami punca yang menyebabkan pekerja itu tidak hadir. Okey, pihak pengurusan ni dia boleh berusaha untuk mengurangkan isu ketidakhadiran pekerja ni di organisasi. Okey, kita tengok yang pertama iaitu membuat polisi ketidakhadiran dengan jelas. Maksudnya pengurus ni dia perlu membuat polisi ketidakhadiran yang jelas dan tetapkan jangkaan tu. Maksudnya polisi kehadiran organisasi ni dia harus menerangkan cara untuk melaporkan ketidakhadiran tu. Maksudnya dia ada prosedur untuk melaporkan ketidakhadiran. Okey, sebab kadang-kadang pekerja ni tak jelas apa maksud ketidakhadiran tu. Jadi pihak organisasi ni perlu menetapkan atau membuat polisi ketidakhadiran dengan jelas, yang mana pihak pengurusan harus membincangkan polisi ini dengan semua kaki tangan dan minta mereka untuk tanda tangan ni polisi tersebut untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap polisi tersebut. Okey, yang kedua adalah dengan memberi sokongan kepada pekerja. Contoh, jika pekerja tu tidak hadir kerana masalah peribadi seperti kemurungan atau masalah kesihatan mental, seorang pengurus tu dia harus memberikan sokongan apabila mereka tidak hadir bekerja. Sebenarnya sokongan daripada pihak atasan ni atau pihak pengurusan akan menjadikan pekerja tu lebih gembira untuk bekerja, datang kerja awal atau lebih bersemangat untuk bekerja dalam seharian. Okey, kalau kita tengok dalam memberi pertimbangan, contoh ni kita memberi pertimbangan kepada pekerja dengan memberi tawaran kepada pekerja tersebut. Contohnya kita buat penambahan cuti, rehat dan masa kerja yang fleksibel lah. Ini dapat, orang kata ini dapat memastikan pekerja itu berasa seperti mereka ni ada keseimbangan kehidupan kerja yang baik yang diberikan oleh pihak organisasi. Yang ketiga, kalau kita tengok dari segi mengurangkan tekanan di tempat kerja lah. Dengan mengurangkan tekanan di tempat kerja ni, sebenarnya ia boleh membantu organisasi untuk sentiasa membetulkan faktor di tempat kerja, boleh menyebabkan tekanan kepada pekerja. Sebagai contohnya, kita tengok sekiranya terdapat perselisihan faham antara seseorang individu ni dengan individu yang lain, pihak pengurus sepatutnya perlu melihat kepada memberikan inisiatif
atau mengambil inisiatif tersebut untuk menyelesaikan masalah. Bila berlaku perselisihan faham, bila seseorang pekerja tu nak datang kerja tu, dia akan rasa tidak selesa. Bila ada perselisihan faham ni tidak diselesaikan dengan cepat, sebenarnya dia akan memberi kesan kepada kaki tangan untuk tidak hadir bekerja. Sebab pekerja itu akan berasa satu tekanan untuk hadir apabila berlaku kejadian perselisihan faham. Okey, selain itu juga kita tengok pihak pengurusan boleh melaksanakan satu program yang menggalakkan kepada kesihatan dan kesejahteraan pekerja. Sebab kalau kita tengok, ini akan menjadikan kesihatan fizikal dan mental pekerja tu lebih terjaga, dan ia juga boleh membuktikan kepada pekerja bahawa majikan tu mengambil berat tentang kesihatan dan keselamatan pekerja. Dengan adanya program seperti ini, sebenarnya ia dapat membantu pekerja dalam menangani masalah tekanan di tempat kerja. Okey, yang seterusnya kita tengok dari segi mengadakan program dengan penglibatan semua pekerja. Yang mana program penglibatan pekerja ni, dengan pelibatan pekerja, sebenarnya ia dapat bantu mengekalkan pekerja untuk hadir bekerja ke tempat kerja lah. Okey, dengan program-program ini sebenarnya ia boleh meningkatkan standard operasi di tempat kerja dengan merapatkan jurang antara pekerja dan majikan. Sebenarnya ia juga melibatkan pekerja, akan membuatkan pekerja tu berasa gembira untuk menjadi sebahagian daripada tempat kerja dengan pelbagai aktiviti dan faedah. Okey, aktiviti penglibatan ni boleh ditambah baik dengan berdasarkan keperluan tempat kerja dan saiz tenaga kerja. Sebab bila kita mengiktirafkan usaha kerja dan menghargai mereka, sebenarnya merupakan cara berdaya maju untuk mengurangkan ketidakhadiran pekerja di tempat kerja. Seterusnya adalah pemberian ganjaran dan inisiatif, yang mana bila kita memberi ganjaran kepada pekerja, sebenarnya dia akan memberikan kita impak yang positif. Okey? Sebab bila pemberian ganjaran dan inisiatif kepada pekerja ni, sebenarnya dia telah merekodkan sesuatu yang positif lah. Sebab pemberian ganjaran dan inisiatif ni sebenarnya dibagi memotivasikan diri untuk seseorang pekerja. Ia akan membantu meningkatkan semangat pekerja apabila mereka menyedari kehadiran mereka di tempat kerja tu sangat dihargai. Okey, sebagai contoh, pembayaran bonus kepada pekerja merupakan inisiatif untuk berpraktis baiklah, maksudnya dia tunjuk prestasi yang baik sepanjang tahun. Okey, selalunya majikan akan bagi bonus ni untuk pencapaian tertentulah yang memenuhi jangkaan organisasi. Okey, yang terakhir kita tengok dari segi mengadakan temu duga kembali bekerja. Maksudnya dia dah cuti lama, mungkin dia ambil cuti tanpa gaji atau cuti bersalin lah. Okey, mungkin dia ada sakit yang kronik. Okey, dengan mengadakan temu duga kembali bekerja ni kepada pekerja yang cuti panjang, sebenarnya kita nak kurangkan sebab bila dah cuti lama, dia akan menyebabkan perubahan tingkah laku kan. Mungkin dia kemurungan sebelum ni. Jadi bila dia nak hadir balik ke bekerja, mungkin dia dah tinggal lama kerja tu. Jadi dia nak mulakan tu, dia macam perlukan semangat. Jadi sebab tu pihak pengurusan perlu adakan temu duga kembali bekerja lah. Sebab dengan mengadakan temu duga kembali bekerja ni, dia mungkin seseorang pekerja tu boleh memulakan kerja tu dengan baik. Sebab majikan boleh mengambil langkah yang sesuai untuk membantu kembali pekerja ke landasan yang betul. Sebab kadang-kadang hal ni sedemikian, kadang-kadang dia menyebabkan perubahan tingkah laku seorang pekerja dan boleh mengakibatkan penurunan minat mereka serta tanggungjawab mereka terhadap tugas yang diberikan. Sekian, terima kasih. Kesimpulan daripada tugasan kumpulan kami menyatakan bahawa pengurusan komunikasi
merupakan satu aspek yang penting dalam sebuah organisasi. Kejayaan dalam organisasi ini juga bergantung kepada cara bagaimana organisasi itu menyalur atau menyampaikan maklumat kepada pekerja. Okey, dari segi profesional, aspek profesional, disiplin merupakan satu peraturan yang sangat penting yang perlu diikuti atau dipatuhi oleh setiap pekerja bagi menjamin kesejahteraan dan kebaikan dalam organisasi. Disiplin adalah jabatan antara matlamat dan pencapaian. Dengan adanya disiplin, seorang pekerja akan berasa tanggungjawab terhadap tugas yang telah ditetapkan. Ketidakhadiran pekerja tanpa sebab yang munasabah boleh dikategorikan tidak berdisiplin kerana ia boleh membawa kesan yang negatif terhadap sebuah organisasi. Ketidakhadiran pekerja boleh menjejaskan produktiviti dalam organisasi dan pihak atasan perlu mengambil perhatian yang serius dan segera. Strategi yang boleh diambil oleh majikan untuk menangani masalah ketidakhadiran pekerja ialah membuat polisi ketidakhadiran dengan jelas, memberi sokongan kepada pekerja, mengurangkan terhadap tekanan di tempat kerja, mengadakan program dengan keterlibatan semua pekerja, pemberian ganjaran serta insentif dan mengadakan temuduga kembali bekerja. Sekian kesimpulan dari kumpulan kami. Saya Nur Zaki Hisham bin Zainal, nombor matrik 267308.